Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kuliah subuh An-Nadi pada minggu kedua bulan Februari 2022. Kuliah kita pada pagi ini bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman yang akan membawa kita kupasan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita membuka kuliah subuh pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah, diikuti dengan selawat sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa membuang masa, saya seterusnya menyerahkan majlis atau kuliah subuh pada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa rasulil mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wa istana bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan lagi perbincangan kita dalam sesi kuliah An-Nadi. Terima kasih kepada pengerusi Tok Red dan juga sahabat-sahabat serta masyaikh-masyaikh, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita menyambung perbincangan kita dalam suratul Asr, dalam surah Al-Asr. Dan surah ini adalah merupakan surah yang sangat sinonim dengan kita dan merupakan satu surah yang sering kali kita baca, dan insya-Allah moga-moga perbincangan kita terhadap manfaat daripada surah ini akan memberikan kebaikan yang berpanjangan insya-Allah. Sebelum itu kita melihat kepada nama surah ini dan struktur kita kata anatomi awal kepada surah Al-Asr. Yang pertama, surah ini merupakan surah Makkiyah, iaitu maknanya dia adalah surah-surah yang dianggap turun sebelum daripada fasa period penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Dan ayat dia 3. Semua orang tahu surah ni juga menjadi surah pilihan bila mana nak semayang ringkas-ringkas. Itu senang cerita. Pasal ayat dia 3 ya. Jadi orang baca 3 sampai boleh laju. Jadi bila tu imam baca surah Al-Asr, orang pun lega sikit. Pasal apa? Tahu tu imam memang pendekkan solat. Okey. Surah ini merupakan surah yang dimulakan dengan kita kata sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluknya yang sangat hebat, iaitu masa, yang mana terhenti setiap umur manusia kepada masa itu, yang mengandungi segala bentuk keajaiban, ibrah yang menunjukkan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah taala. Dan perkaitannya antara surah ini dengan surah yang sebelumnya, sebab surah sebelum kita bincang pasal At-Takasur,
Maknanya manusia ini dilalaikan dengan memperbanyakkan harta. Bila masuk suratul Asr, Allah Ta'ala nak pesan lagi. Wal Asr, kemudian Allah Ta'ala pesan pula, innal insana lafi khusr, bagi tahu pula sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maknanya masih lagi dalam konotasi cerita yang sama, tetapi menyebut dengan penyebutan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan sebagai modal kepada kehidupan manusia, iaitu masa. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sentiasa rasa mabuk dengan dia, ataupun tidak kata apa, tak sedar benda tu kalau berlaku, dan juga tidak dilupai oleh manusia, tak sedar, iaitulah nikmat sihat dan juga masa lapang. Masa sihat, sihat, masa lapang, samalah juga. Kedua-duanya ini akan menyebabkan manusia menjadi sibuk. Kalau manusia sakit, dia akan sibuk dengan sakitnya. Macam minggu lepas lah, kuliah sakit, tak boleh masuk. Kalau ke lapangan, kesibukan juga akan menarik manusia memfokuskan, mendominasi kehidupannya kepada benda yang disibukkan itu. Jadi itu adalah kaitan antara dua surah ini. Dan surah ini boleh saya katakan adalah surah yang setiap ayatnya menafsirkan antara satu dengan yang lain. Al-ayah tufassiru al-ayah. Maknanya ayat pertama ditafsirkan oleh ayat yang kedua, dijelaskan kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa itu. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan bagaimana untuk mengelakkan diri daripada bahana yang disebut oleh ayat kedua itu kepada manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik dalam suratul Asr ini. Walaupun pendek, tetapi dia mengandungi hikmah yang sangat besar, dan manusia ini akan hanya berjaya bila bersifat dengan 4 sifat utama yang terkandung dalam ayat ini. Dia ada 4 sifat utama yang insya-Allah kita akan bincangkan, dan saya suka insya-Allah untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada Al-Alamah Dr. Mufassir Hadha Dar Al-Marhum Dr. Salah Al-Khalidi, Abu Fattah Al-Khalidi, dalam kitab dia Al-Khittatul Barraqah Lidhi An-Nafs At-Tawaqah. Saya suka kita akan ambil manfaat hari ini, baca sikit daripada hasil tulisan seorang ulama ummah, seorang mufassir zaman ini yang baru sahaja pergi meninggalkan kita di Amman, Jordan. Beliau adalah Dr. Salah Abu Fattah Al-Khalidi rahimahullah. InsyaAllah kita akan ambil sikit manfaat sebab dia tulis dalam buku dia tu tadi, Al-Khittatul Barraqah Lidhi An-Nafs At-Tawaqah, jalan yang terang bagi jiwa yang mempunyai ketakwaan. Dalam buku dia tu, dia tulis mukadimah tu mengenai suratul Asr. Sangat menarik perbincangan dia. InsyaAllah kita akan cuba bincang walaupun 3 ayat saja, tetapi dia merangkumi perkara yang besar dalam kehidupan. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila sebut tentang surah ini ada 2 kata-kata dia ataupun dinisbahkan kepada dia. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum, kata Imam Syafi'i, ataupun laula anzalallahu illa hadhihi surah, laula anzalallahu 'alan nas illa hadhihi surah lakafathum. Kalau tidak Allah Ta'ala menurunkan surah lain, surah-surah yang lain kecuali surah Al-Asri ini, nescaya dah cukup dah untuk kita berpegang dengan surah ini sahaja. Ataupun kata-kata Imam Syafi'i yang lain yang direkodkan dalam bentuk yang lain, kalaulah manusia itu mentadabbur, maknanya manusia ini kalau kita hanya mentadabbur isi kandungan suratul Asri ini, dah cukup dah untuk kita sebenarnya. Sudah cukup untuk kita meneruskan kehidupan, sudah cukup untuk kita meneruskan ibadah kita, sudah cukup untuk kita meneruskan segala kerja buat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah. Baik. Nama dia memang tak ada nama lain. Nama dia adalah Suratu Al-Asr, iaitu apa yang bermaksud masa yang mengandungi pergerakan manusia, pergerakan anak Adam, sama ada baik ataupun buruk. Dan
dinamakan suratul Asr ini bersempena dengan ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan surah itu. Dan ada satu hadis yang berkaitan dengan suratul Asr ini. Ada dua orang lelaki, kana rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya wa arada an yaftariqa qara'a ahaduhuma 'ala al-akhari surat al-asri ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Apabila dua orang bertemu pada zaman Nabi SAW, sahabat Nabi SAW bertemu dua orang ni, dan lepas dia orang bertemu sembang, dah apa nama minum apa nama ngetih ke apa lebih kurang, bahasa kita lah ngetih lebih kurang, nak berpisah, maka setiap seorang di antara mereka itu akan membaca surah Al-Asr. Setiap seorang itu akan membaca suratul Asr daripada awal sehingga habis, kemudian mereka saling memberi salam antara satu dengan yang lain. Okey. Apa nama tu, itu apa hadis yang mana berdasarkan hadis ini kita beramal dengan perkara tersebutlah. Setiap kali lepas habis majlis, setiap habis kuliah, setiap kali lepas kita ni, cuma lepas kita bersembang dengan kawan-kawan mengetih je kita tak rajin suratul Asr. Betul tak? Ke ada sebut suratul Asr? Lepas dah mengumpat, lepas dah reminiscing the old days of Semak Kajang kan, dah jumpa kawan-kawan, jumpa batch tu kan, batch Abang Azam jumpa, batch saya jumpa, batch apa Tok Rek jumpa kan, jumpa sama batch, sembang gelak, teringat kutuk kawan tu, teringat nama orang tu, kenapa panggil orang ni, teringat dah habis tu tak ada suratul Asr. Jam kita. Ada. Torek kata ada. Abang Azam kata ada. Abang Azam okey. Grup Abang Azam. Lepas ni kita boleh amalkan. InsyaAllah. Mengetih ni kita suratul Asr insyaAllah. Ala kullin perkara tersebut kita hidupkan sunnah lah, kita hidupkan sunnah walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Kita mengikuti jalan dan juga teladan dan petunjuk baginda Nabi SAW. Maka apa nama perkara ini elok benar kita amalkan dalam setiap pertemuan dan perpisahan. Baik. Apa nama tu, dan daripada Amr bin Maimun berkata, syahidtu Umar hina tu'ina فأمنا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بالعصر وإذا جاء نصر الله والفتح في الفجر. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ditikam, waktu pembunuhan Sayyidina Umar, kena tikam, kena robek perut dia oleh apa nama kita panggil orang yang bunuh tu, pembuat pisau tu, Sayyidina Umar tu, bukan pembuat pisau, dia tukang buat pisau. Jadi dia pergi bunuh Sayyidina Umar waktu solat subuh. Sayyidina Umar tengah semayang, tengah jadi imam, dia pergi tikam, dia robek perut Sayyidina Umar. Kemudian diimamkan solat subuh itu dengan oleh Abdul Rahman bin Auf. Lalu dia baca surah paling pendek dalam Quran, dua ni, iaitu Wal Asri, surah Al-Asr, dan juga Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath. Baca surah paling pendek. Sebab apa? Sebab keadaan itu keadaan yang ni. Ini menunjukkan fiqhul imam. Fiqh imam. Imam ni kalau dia cerdik, dia pandai, dia akan melihat kepada keadaan makmum dia. Sebab itulah Muaz Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah jadi imam dekat, kalau tak salah ingatan saya, di Quba, di Masjid Quba di Madinah. Kemudian dia panjangkan bacaan. Bila keluar ada seorang mengadu, kata aku punya unta dah hilang, orang curi. Sebab apa? Sebab main lama. Jadi kes ni direportkan kepada Nabi SAW. Nabi kata, aturidu an takuna fattanan ya Muaz. Muaz, kamu nak jadi orang yang menyebabkan berlakunya fitnah ke? Sebab apa? Sebab betul semayang tu, betul dah. Tapi oleh kerana kamu berada di masjid yang menjadi perhentian jalan utama permusafiran manusia. Quba tu antara tempat yang kita kata kalau masuk Madinah, basically kalau lalu jalan Quba itu memang akan jumpa Masjid Quba dululah. Memang akan jumpa punya. Memang
akan jumpa punya Masjid Quba. Dia akan lalulah. Dia adalah beberapa laluan tu, laluan bas, laluan apa. Tapi kalau dulu-dulu memang masuk memang akan jumpa Masjid Quba. Itu laluan utama. Kita kata main road dalam jalan-jalan menuju ke Masjid Nabi. Jadi orang berhenti situ, orang selalu duduk berhenti, ramailah yang musafir, yang peniaga, yang sebagainya. Jadi bila kita faham, contoh kita jadi tok imam di RNR, janganlah bantai surah Baqarah dekat RNR. Orang nak berjalan ni, orang nak musafir. Lepas tu pula tempo kita bila baca, janganlah baca Taranum Bayati Soba Nahwan sampai habis 7-9 Taranum tu kan. Lagi hari ni pun sama, Jumaat, bila kita sembahyang Jumaat dekat masjid, Tok Imam kena faham bahawasanya kita Jumaat lagi-lagi orang KL, lagi-lagi orang Selangor, semua orang tak cuti hari Jumaat. Yang memang cuti nak lepak, bukanlah cuti, dia bertugas, Tok Imam tu bertugas Jumaat tu je kan. Lepas tu dia lepak lah, lepas tu dia dah pergi mengetih dengan suratul Asri dah. Jadi dia tu sendiri tak ada urgency dia nak pergi mana-mana. So dia memang sedap lah khutbah. Dah lah dia khutbah sedap, ada kipas, ada aircon, orang tunggu kat luar panas nak mampus kan. Jadi cerita dia maknanya kita kena ada fiqh. Kena ada fiqh. Jadi fiqh, kefahaman, kefaqihan Abdul Rahman bin Auf, dipendekkan solatnya dengan menggunakan suratul Asri dan juga surah An-Nasr, telah idza jaa nasrullah wal fath. Baik. Itu nama surah. Kita pergi kepada apakah sebab turun ataupun kelebihan surah ini. Disebut oleh Amr bin Al-As, dia menemui Musailamah Al-Kazzab, dan peristiwa ini diutus bila mana Nabi SAW jadi Rasul, dan sebelum Musailamah Al-Kazzab masuk Islam. Dia tanya kepada Amr, apakah yang telah diturunkan, madza unzila ala sahibukum fi hadhihi al-muddah, apa yang telah diturunkan kepada nabi kamu, kepada sahabat kamu masa ni ayat apa turun, lebih kurang gitulah dia tanya. Lalu jawab Amru, dia kata laqad anzalallahu alaihi suratun, laqad unzila, dia guna naib fa'il kat sini ataupun sirah majhul. Laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighatun, dia kata telah diturunkan kepadanya surah yang ringkas, padat dan juga padu. Ringkas, padat, padu, senang cerita gitulah. Balighah ni memang sangat hebatlah dari sudut magnificent, padulah bahasa mudah kita sekarang ni. Qala wa ma hiya, ada kita benda apa surah ni? Faqala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Fafakkara Musailamah. Bila dia dengar surah ni, dia ni Musailamah ni seorang penyair. Jadi dia punya otak ligat. Biasanya ahli bahasa otaknya ligat. Sebab tu kalau kita bertanding, siapa dekat sini pernah wakil pantun Semak Gajang? Kan? Orang pantun ni otak dia kena cepat, betul tak? Sebab bila orang yang bertanya tu, kalau Tuan Bijak Bistari, apakah warna yang lekat di hati, contoh kan, tiba-tiba dia nak kena jawab pantun tu. Nak jawab tu, pembayang tu kena match pula dengan jawapan tu. Tak boleh pembayang ke laut, itu memang ke laut lah markah kan. Tapi pembayang kena sama dengan yang bawah tu dia panggil jawapan dia, ataupun kena dia punya tu orang yang ni lah. Kalau Syekh Safari Zatu Siman kita ada kat sini, orang tu semua kaki-kaki pantun Melaka tu. Otak orang ligat ni, dia ligat ni dia fikirlah, aku pun sama agak. Musailamah Al-Kazzab ni orang kata dia mutan Nabi, dia kata dia belagak, dia suka belagak jadi macam Nabi. So dia kata aku pun ada benda yang sama juga, aku pun dapat surah je juga, sama juga. Lepas tu si Amr bin Al-As tanya lah dekat dia, surah apa? Lepas tu dia pun cakap, dia kata ada satu surah dia, ya wabar innama anta udunanin wa sadr wa sairuka haqqrun naqr. Dia kata apa benda tu? Wahai Arnab, wahai Arnab. Dia buat surah pasal Arnab. Wahai Arnab, sesungguhnya
engkau ada dua telinga yang capang dan juga dada yang bidang. Dan lain pada tu, kerja hang suka korek lubang. Itu je. Itu surah dia. Itu surah dia. Tak ada meaning, tak ada apa pun. Tapi dia punya konteks macam sama sebab apa? Sebab tengok, tu kata dia cerdik. Dia cerdik tu sebab ahli bahasa. Sebab dia samakan al-asr, dia samakan wabar. Nampak tak? Nampak tak? Cerdik tu cerdik. Sebab tu jangan kita kata dulu kita duk marah budak-budak hak nakal semua ni. Sebenarnya nakal-nakal ni cerdik ni. dia ligat. Jadi bila dia buat tu, dia sama. Konteks tu sama. Ujung ra, kalau yang Tuhan turun dalam surah Al-Asr ujung ra, dia pun buat ujung ra juga. Semua ra. Jadi hebatlah kira hebatlah ilmu dia ni kan. Tapi ala kullin summa qala, kemudian dia kata macam mana? Hebat tak? Dia tanya Amru bin Al-As. Faqala lahu Amru wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzibu. Demi Allah, sesungguhnya hang sendiri pun tahu yang aku tahu yang hang ni pembohong. Macam itulah dia kata. Demi Allah, sesungguhnya hang pun tahu yang aku tahu hang ni pembohong. Itu cerita yang di sebalik suratul Asr ini. Baik. Allah bersumpah dengan al-asr wal asri. Apa maksud al-asr? Demi masa. Selalunya kita sebut demi masalah. Raihan pun ada lagu demi masa. Sesungguhnya dia nyanyi lagu pasal inilah. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Baik, wal asr. Apakah maksud, kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan al-asr ni? Okey, apa signifikan? Sebab al-asr huwa ad-dahr. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Jangan kamu mencela masa, mencela waktu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sinonim dengan waktu. Maksudnya Allah bersumpah dengan satu makhluk dia, yakni masa yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu beyond time and space ya. So kita maknanya kita kata Allah Taala dia bersumpah dengan satu benda yang dia cipta sangat hebat. Sebab dalam masa itu, dalam time tu, ni kalau orang suka tengok cerita MCU Marvel Universe, kata time stone kan, dia ada multiverse lah, ada time stone lah. Ulama-ulama kita sebut dah multiverse ni Rabbul Alamin, macam-macam lah tu. Ar-Razi buat tu cerita lain lah tu, tak mau sembang sekarang. Itu nanti kita sembang mengetih lah apa cerita macam mana inspirasi dia ambil. Baik, masa. Kenapa? Sebab dalam masa tu, dalam tempoh masa tu berlaku segala cerita manusia. Everything duduk dalam dia. Tu kata hebat. Maknanya masa tu boleh contain, dia boleh simpan semua benda dalam dia. Kalau kita tanya apakah yang disimpan oleh masa semenjak daripada Allah menjadikan Adam AS sampai hari ini, sampai kiamat, itulah yang disimpan oleh masa. Masa menyimpan keseluruhannya. Maknanya kalau ada satu storage yang bukan terabyte, apa byte lagi? Dia punya tak tahu byte lah. Yang ni dipanggil time byte. Timeline byte ataupun lifetime byte. Tak ada. Masa itulah yang, sebab tu Allah bersumpah dengan dia. Sebab itulah perkara yang Allah berikan kepada manusia. Kata-kata Umar bin Abdul Aziz disandarkan kepada beliau. Orang kata, dia kata ayyuhan nas innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, engkau ni adalah hari-hari dalam kehidupanmu. Kalau berlalu satu hari, berlalu juga dirimu. Hilang dirimu. Habis. Kamu ni ibarat hari-hari dalam kehidupan. Berlalu satu hari, habislah. Hari ni habis. Hari ni nak buat apa? Lepas ni nak main, nak gerek, nak pergi sana sini. Habis hari ni habis. Tak boleh lah diulang lah. Semalam kita buat apa? Malam ada sekian. Ada kuliah, ada ni apa semua. Ada mengaji apa semua. Pergi sana, pergi sini. Malam bertemu dengan orang. Habis satu hari, habis lah kita. Selesai. Baik. Kenapa disebutkan Al-Asr? Di sini Syekh kalau dalam perbahasan tafsir Ibn Kathir ni saya tunjuk tuan-tuan dia punya cerita dia.
cerita surah Al-Asri ni, ni satu page, itu apa cerita dia punya hadis dia tadi, ni dia punya tafsir. Simple dia. Kalau cerita tu habis dah kuliah kita ni. Settle lah kan. Cuma saya nak bawa idea dan juga perbahasan daripada Syekh Salah Al-Khalidi ni rahimahullah. Beliau cerita benda yang sangat saya kira bila saya baca nampak sangat memberi satu inspirasi kepada kita. Apa maksud makna al-asr? Memanglah al-asr tu maksudnya masa, al-waqt, waktu, masa, time, period dan seumpamanya. Asas kepada makna al-asr, kalau diambil daripada root word dia asara, ain, sad, ra tu, adalah bermaksud dhabtu syai'in hatta yatahallaq, iaitu memerah sesuatu sehingga mengeluarkan hasilnya. Contoh kalau kita perah kantung susu, perah tu kita panggil ya'siru tu lah. Wa huwa ya'siru ataupun yatahallaq. Ya'sirul halba, maknanya halib. Ya'sirul halib, maknanya dia perah apa? Perah susu. Al-asr ni asalnya asara tu maksudnya perah. Sebab tu kalau orang pergi negara Arab, kita nak minta apa? Nak minum jus. Jus apa? Jus oren. Ni bukan joy oren, joy apple, mangga dan jambu batu ni. Ni ceritanya jus oren, jus apa-apa pun kita akan sebut bahasa Arab dia apa dia? Asir. Betul tak? Asir. Maknanya jus. Itu bermaksud perahan. So itu asal dia. Asal dia adalah perahan, memerah sesuatu sehingga mengeluarkan hasil. Contoh kita perah lemon, perah apa semua, keluar hasil, air dan sebagainya. Kita katakan kita perah baju supaya keluar air basuhan dan baju itu natijahnya jadi kering. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menamakan awan-awan sebagai mu'siratin, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja dalam surah An-Naba. Kami turunkan hujan daripada mu'sirat. Mu'sirat tu mana awan yang bila seolah-olah diperah, waktu awan tu kena perah, nak kering kan dah berat dah, perah lah. Perah tu apa turun? Hujan yang turun, air. Okay? Dan begitu juga semua benda yang diperah dan dikeluarkan hasil. Sebab itulah kalau manusia memahami apakah intipati yang dimaksudkan daripada Al-Asri ini, Allah sebenarnya nak suruh kita perah seluruh kehidupan kita untuk mendatangkan natijah dan hasil yang terbaik. Maknanya you have to apa perah orang putih, terlupa pula dah. You have to perah lah. Kita kena perah seluruh tenaga, seluruh masa, perah yang terbaik. Kita panggil buat yang terbaik lah. Habis, kalau ni habis press habis. Maknanya buat yang terbaik supaya kita dapat menghasilkan jus ataupun natijah yang terbaik dari kehidupan kita. Intipati hidup kita, apa yang kita nak buat. Kita buat hidup kita, apa lifetime achievement kita. Itu kita tak usah banding dengan orang, kita buat dengan diri kita saja. We are bukan the enemy lah, we are competing with our own selves. Itu adalah kita. Kita bukan nak pergi bertanding dengan orang lain. Kita tengok sahabat-sahabat kita, alhamdulillah, ada yang dapat anugerah, ada yang dapat jadi dekan, ada yang dapat profesor, ada yang dapat semua. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab mereka telah memerah kehidupan mereka. Sahabat-sahabat. Bukan kata mereka saja keberjaya. Tak, semua daripada kita, apa yang kita telah buat dalam hidup itu adalah hasil perahan kita lah. Itu adalah hasil apa yang kita usahakan dalam hidup lah. Sejauh mana kita melakukan dia dengan sungguh-sungguh, dengan kadar yang Allah Ta'ala bagi, dengan rezeki yang Allah Ta'ala lapangkan, itu adalah apa yang kita dapat lakukan. Jangan kata kau tak payah. Sebab semuanya mempunyai rezeki yang ditentukan dan tanggungjawab yang ditentukan. Semakin besar tanggungjawab, semakin besarlah
semakin besar apa kehebatan, kekuasaan, semakin besar tanggungjawab. Pesan Pak Cik Spiderman kepada dia lah. Sebab tu dipesan oleh Syekh Salah, dia kata fa'sir umraka ayyuhal akhil muslim asran. Maka perahlah umurmu semahu-mahunya, sebab umurmu itu adalah modal yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau untuk baik. Jadi kenapa nombor 2, innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala letakkan pula status manusia ini duduk dalam kerugian. Duduklah dalam kerugian. Imam Ar-Razi kata peringatan bahawasanya manusia ini berada dalam kerugian dan kekecewaan. Tetapi ada ulama menyatakan al-asr ni maksud dia, antara maksud al-asr adalah waktu asar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran hafizu ala salawati was salatil wusta. Disebut salatul wusta itu adalah salatul al-asr, salat yang pertengahan, kerana masa itu diibaratkan sebagai masa terpendek antara lah selain daripada solat subuh, antara masa terpendek untuk manusia nak solat. Sekejap je waktu asar tu. Begitulah ibaratnya waktu manusia berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu singkat dan manusia tidak mampu mendekati semula perkara yang telah berlalu dalam kehidupan dia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Apa maksud manusia duduk dalam kerugian ini? Sentiasa sahaja kata Imam Razi, manusia itu berada dalam kerugian dan kerosakan. Ya. Status manusia. Kalau dia tak buat apa, pertama sekali kalau dia tak perah kehidupan dia. Kalau dia tidak manfaatkan hidup dia, dia memang rugi. Itu adalah status manusia. Kalau dia tak faham maksud hidup, dia tak faham ke mana dia nak kena pergi, apa matlamat hidup dia, apa dia punya ending dia, perjalanan dia ke mana, destinasi dia ke mana, dia tidak akan memahami, lalu dia akan berada dalam status kerugian. Dia akan rugi apa? Rugi masa dia, rugi umur dia, rugi zaman dia. Sebab apa? Sebab dia mensia-siakan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia daripada aset dan juga modal-modal yang sangat bermakna. Kalau kita kata kita tak ada modal apa dalam hidup, no. Allah Ta'ala bagi modal masa kat kita sebenarnya. Jadi bila kita kata, lah kali kita kata tak ada masa, I don't have time apa semua. Bukan kita mungkin kena ubah lah. Bukan tiada masa. Kita boleh kata saya tak mampu nak menguruskan dia. Itu mungkin lebih ablak untuk itulah. Oh, saya mungkin kesilapan saya lah, tak boleh manage time. Kalau orang tanya, ni hari-hari ni boleh tak? Saya agak penuh. Mungkin saya tak dapat nak memberikan peruntukan untuk itu. Maknanya kita kata bukan tak ada masa tu ada kat situ kan. Tapi faham je lah, orang kata tak ada masa tu, tahulah tak ada masa tu bukan kita menafikan ketiadaan masa itu, tetapi maksudnya kita tidak mempunyai availability untuk buat benda tu pada ketika yang diminta ataupun diperlukan. So ini adalah satu benda yang sangat hebat, sebab Allah Ta'ala memang bagi masa ni untuk kita utilize sepenuhnya. Maka untuk mengelakkan daripada nak jadi rugi ni, Allah Ta'ala bagi jawapan siap dah. Dalam ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Inilah yang dikumpulkan oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Dia kata arba'u sifatin lirrabihin. 4 sifat untuk orang-orang yang beruntung. Maknanya rugi lawan rugi apa dia? Untung. So, apa sifat orang beruntung? 4 sifat ni. Yang Allah Ta'ala sebut juga. Itulah menjadi jawapan. Sebab tu saya kata ayat tu menafsirkan antara satu dengan yang lain. Dia menjadi jawapan kepada siapa yang tak rugi. Kecuali orang-orang yang nombor 1, alladzina amanu. Orang yang beriman. Ini 4 sifat. Sifat pertama, sifat iman. Yang kedua, sifat dia adalah amilus salihat. Orang yang beramal dengan perkara-perkara yang soleh, benda-benda yang soleh. Nombor 3, at-tawasi bil haqq, iaitu berpesan dengan kebenaran. Yang keempat, at-tawasi bi as-sabr,
berpesan dengan kesabaran. So kita nak rungkaikan masa yang berbaki ni 4 benda ni. Nombor 1, kenapa dimulakan dengan iman? Allazina amanu. Sebab hikmah dimulakan semuanya dengan iman, kerana iman ni menjadi satu aspek yang mendorong manusia buat benda-benda yang elok. Itulah iman. Sebab tu disebut kepada perihal la yazni zani wa huwa zani wa huwa yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dalam hadis Nabi SAW, tidak berzina seorang yang berzina pada keadaan ketika dia berzina tu dia mukmin, dia beriman. Maksudnya bukanlah maksud dia terkeluar daripada Islam, tak. Maknanya iman dia tak ada lah. Waktu dia buat dosa tu, iman tu seolah-olah tercabut. Bukan iman percaya dia tu. Iman dia kepada dia melihat Allah Subhanahu Taala tengok dia, dia tahu Allah Taala tengok dia. Maknanya hilang aspek. Kalau ada iman itulah yang akan halang dia buat benda tak betul tu. Okey? So itulah yang kita panggil kenapa iman ni dimulakan. Allah Taala mulakan semua benda dengan asasul iman. Maknanya kalau kita beriman, kalau aku buat ni aku akan dapat blessings from Allah Subhanahu Wa Taala. If I do this, I will get Allah will grant me with pahala and what not. Semua Allah akan bagi kat aku. Aku buat ni. Kita yakin bahawasanya itulah dipanggil dawafi'. Dia panggil sebab-sebab, motivasi-motivasi yang dikeluarkan oleh iman kepada manusia. Maknanya manusia ni dia kena ada iman. Iman tu bukan takat booster lah. Iman tu enjin dia lah. Kalau tak ada enjin, kita tak boleh nak bergerak. Iman tu kena ada lah. Iman tu itulah yang paling utama sekali. Baik. Sebab asas yang menyebabkan manusia ni boleh perah kehidupan dia. Dan boleh urus waktunya. Dan itulah yang akan menjadi bekalan. Iman inilah yang akan menjadi bekalan untuk dia menjalani seluruh kehidupan hidup dia dan juga menjalani seluruh perjalanan yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga iman menjadi syarat penerimaan amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada iman, maknanya faja'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan dia tu akan jadi seumpama debu yang berterbangan sahaja. Maka iman adalah nombor 1. Siapa-siapa tak bermula dengan iman, maknanya dia tak ada apa yang mendorong dalam kehidupan dia. Yang kedua, tapi orang kata habis tu orang yang kafir pula macam mana? Tengok dia orang paling berjaya. Dia ada iman juga. Iman dia apa? Iman dia kepada usaha. Dia panggil asbabul dia panggil al-asbab al-kauniyah. Maknanya sebab-sebab sunnatullah. Bukan syariatullah, dia panggil sunnatullah. Sebab-sebab sunnatullah tu dia percaya kepada sunnatul kaun. Maknanya kita panggil equation of life ataupun equation of benda yang Allah Taala jadikan ni. Okey, kalau you buat ni, buat jadi macam ni. Kalau you tanam, guna tanah sekian-sekian, dicampur dengan tanah sekian-sekian, dibaja pada sekian timing, disiram elok dan sebagainya, hasilnya akan jadi sekian. Okay, faham tak? Maknanya ini semua orang dah buat kajian dah ni. Oh, cantik lah orang dah buat kajian. Diikut benda tu dan sunnatullah menepati perkara tersebut, maka dia dapatlah. So orang yang bukan beriman, dia tak ada iman yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah SWT, beriman dengan maksud sebenar beriman. Dia beriman dengan apa? Dia beriman dengan sebab. Kalau dia buat benda tu, dia akan dapat. Kalau dia berusaha, dia akan dapat. Yang ni kat sini disebutkan siapa-siapa pun boleh dapat. Sama ada orang beriman ke, orang tak beriman ke, semua boleh dapat kalau dia ikut jalan yang betul. Kalau dia rajin kerja, kalau dia usaha, kalau dia keluar, dia cari rezeki, kalau dia buat marketing, orang yang bisnes. Aku bisnes tapi aku tak buat marketing. Tengoklah, ada orang datang, tak ada. Kan? Mana kita nak tahu? Kita will never know. Mungkin kita sambil-sambil kita duduk bersembang dengan kawan-kawan, kawan tak tahu yang kita berniaga kopi contoh dengan berniaga cendol. Hari tu beli juga cendol kawan kita Smart Kejam kan. Kita tak tahu. Tapi bila kita buka mulut, saya ada jual lah. Contohnya. Saya ada jual sekian-sekian lah. Saya ada bisnes sekian-sekian lah.
Contoh macam ada sahabat-sahabat yang buat apa Alora lah Alora cakap tentang jadi ejen. Cakap lah. Maknanya sebut je lah, mana tahu kita we will never know. Sebab tu ada orang beriman dengan usaha. So orang yang beriman dengan usaha tu macam orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah SWT, mereka beriman dengan sebab. Jadi dapatlah apa yang mereka dapat. Baik. Kemudian yang nombor 2, beramal soleh. As-salihat samaratul iman. Amal soleh ni pula adalah natijah daripada keimanan. Sebab dia datang selepas beriman. Kalau ada iman baru kita ada urgency nak buat amalan. Amal soleh ni banyak. Dia ada amalan soleh yang umum, yang khusus, yang terkhusus, khusus lagi kepada kita dan sebagainya. Kalau kita kata solat itu paling utama, kemudian ibadat kita tu paling utamalah. Rukun Islam tu semua paling utama, ibadat kita. Tetapi banyak lagi amal soleh. Banyakkan amal soleh. Saya teringat satu kisah Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, seorang ulama yang masyhur dengan kitab dia Tafsirul Ahlam. Dia banyak kitab, ada kitab tafsir pun ada, kitab ni kitab hadis pun ada, kitab Tafsirul Ahlam. Dia tulis tentang tafsir mimpi. Hari ni semua orang suka duk cerita pasal mimpi kan. Mimpi sana, mimpi sini, mimpi itu, mimpi ni. Ala kulin dia tulis lah. Dia tulis dan dia cerita. Sebab tu setengah ulama dia kata kalau you dengar mimpi ataupun you ada orang datang jumpa kamu, tanya cerita dia pasal mimpi, jangan kita tafsirkan mimpi tu dengan mimpi yang buruk. Jangan kita tafsirkan mimpi tu dengan mimpi yang buruk. Walaupun zahir mimpi tu buruk. Saya teringat satu peristiwa bila Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dia pernah dia pernah kacau pula. Dia pernah dia pun nak ceramah juga. Dia pernah appear dekat rancangan TV di Saudi. Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin ni, masya-Allah, seorang alim yang sangat faqih, masya-Allah, berasal dari Qasim, di wilayah, salah satu wilayah di wilayah Saudi lah, dalam Saudi. Dia ni pernah keluar TV lah. Biasalah ulama-ulama panggil keluar TV, cakap pasal agama semua. Tiba-tiba dia dengar satu pemanggil, wanita, orang perempuan, panggil dia, telefon. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata, boleh tak tafsirkan mimpi? Saya ada bermimpi, dia kata. Satu mimpi ni. Mimpi apa? Syekh tanya, mimpi apa? Dia kata, mimpi, sekejap. Banyak ujian pada hari ni. Mimpi apa? Mimpi, dia kata, aku bermimpi seorang lelaki yang tawaf di keliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Allah. Kalau kita tahu sejarah Mekah dulu orang jahiliah yang tawaf telanjang ni. Cerita dia kan. So zahir pada mimpi tu, kalau kita terjemah literally, ni mamat ni mesti mamat jahiliah. Kan? Apa ni? Tawaf telanjang pula. Tapi Syekh, without knowing anything, without knowing who is the person that the women dream of, maknanya dia mimpi tu. So dia kata, pada hemat saya, wallahu a'lam, dia kata, saya berpandangan lelaki yang kamu tengok ini, ataupun maksud kepada mimpi itu adalah dia menjalankan ibadah dia kepada Allah dan Allah terima dia. Dan dia lahir seumpama hari pertama dia dilahirkan di dunia, seumpama bayi yang tidak ada dosa. Sebab tu telanjang tu indicates dia tu bayi lah, kan? Nampak tak? Dia relate. Walaupun in historical evidence, itu adalah perbuatan siapa? Jahiliah. Tapi bila datang daripada mimpi orang yang soleh ataupun mimpi orang yang solehah, dia tak kisahlah mimpi siapa pun. Basically kita cuba. Kalau kita seorang yang alim, orang yang datang percaya kita cubalah tafsirkan mimpi tu. Kata ulama, kalau boleh jangan tafsirkan yang buruk, tafsirkan yang baik. Kerana kita nak anggapkan benda-benda yang baik. Lalu Syekh kata, beruntunglah orang yang kamu lihat itu.
Dia kata, moga-moga dia orang yang terdekat dengan keluarga kamu, ayah kamu ke, ataupun saudara mara, adik-beradik kamu ke. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita semua. Dia nak putuskan dah lain tu. Tapi perempuan tu sambung, Syekh, boleh tak dengan izin engkau aku beritahu siapa yang aku mimpi tu? Dia kata, kalau ikut sukalah, kalau benda tu tak menjadi aib ke ataupun apa. Aku mimpi engkau, Syekh. Tu dia. Dia tengok Syekh tu sendiri, hak yang cakap tu. Subhanallah. Jadi ni mimpi dia bukan hujah dari sudut syarak. Ini carilah tu imam mana pun, termasuk Imam Syafi'i paling kuat menentang dia adalah bukan hujah syarak. Dia bukan hujah syarak ya, saya sebut So kalau dapat syariat ke, dapat apa benda daripada mimpi, bukan. Itu it's not dapat amalan ke apa semua. Mimpi is not hujah. Tetapi dia boleh indicate kepada perkara-perkara yang berlaku dekat dunia. Ataupun dia boleh indicate kepada keadaan-keadaan. Itu tak jadi masalah. Dan indicate kepada perkara-perkara. Contoh mimpi Sultan Maghribi kepada waktu tu orang nak curi jasad Nabi kan, cerita famous kan. Orang nak curi jasad Nabi kan dapat mimpi Sultan tu jauh tu. Kenapa tak mimpi Gubernur Madinah je waktu tu kan? Tapi dapat mimpi datang dia bagi tahu. Sebab apa? Sebab ialah Allah nak selamatkan sesuatu, diberikan kepada keistimewaan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi ini kita tidak nafikan. Cuma dia bukan hujjatun. Dia bukan hujjah kepada ni. Sama juga waktu dulu saya teringat Imam Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudayfi hafizahullah. Dia pernah mimpi waktu tu, saya ingat dia buka lawatan kepada Khumaini. Zaman tu lah saya ingat. Pada Khumaini ke Khatami waktu tu, dia melawat Madinah. Jadi bila dia lalu dekat kubur tu, dekat makam Rasulullah SAW, dia bagi selawat kat Nabi, tapi untuk dua sahabat tu dia caci. Dia kutuk, dia maki dua sahabat tu. Jadi Syekh Ali dengar. Dia dengar, dia balik rumah malam tu, 3 malam sebelum the next Jumaat. Dia dia nak jadi tok khatib hari Jumaat. Sebelum the next Jumaat, dia mimpi 3 kali mimpi. Disebutlah dia mimpi. Nabi SAW cakap kat dia, cakap benda yang benar. Tu je. Cakap benar. Qulil haq. 3 kali. Hari yang ke Jumaat tu, next Jumaat, dia naik khatib, dia bantai. Dia kata, siapa hina sahabat, siapa celah sahabat. Ini adalah orang yang Nabi sebutlah tersebut sahabi. Dia khutbah pasal orang yang menghina sahabat. Iaitu dia fahamlah Syiah lah yang buat benda tu kan. Khomeini ni Syiah. Tak silap saya Khomeini atau Khatami. Ketika tu, lepas saja daripada itu, sebab itu adalah urusan negara dan itu adalah tetamu negara. Bila dia buat public macam tu, public nak kata bashment taklah juga, tapi dia memang dia cakap benda betul lah. Tapi oleh kerana itu urusan politik dan urusan kenegaraan, maka selepas tu dia turun daripada mimbar sahaja, habis aja semayang, dia terus dibawa ke ini dan diberhentikan dan dia tak boleh jadi tok imam lah selama hampir 9 tahun dekat Madinah tu. Maknanya diturunkan, dilucutkan daripada jawatan dia. Maknanya itu cerita hukuman tu cerita lain lah. Tapi bendanya amal soleh. Maknanya kita buat amal soleh sampailah kepada akhir hayat kita. Maknanya tak kisahlah apa pun, kita berusaha supaya amal soleh kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke cerita mimpi macam mana jauh no. Baik, kemudian yang ketiga, at-tawasi bil haq, iaitu berpesan-pesan dengan kebenaran. Iaitu bagaimana adalah kita nak berpesan dengan kebenaran ini sifat ketiga bagi orang mukmin yang berjaya. Berpesan dengan kebenaran. Apakah maksud kebenaran? Kebenaran adalah Islam yang dijermakan daripada kefahaman yang sahih daripada Al-Quran, daripada Sunnah dan kefahaman ulama-ulama salaf dan juga kefahaman orang-orang yang mendominasikan kehidupan dia dengan ataupun mengabdikan
kehidupan dia dengan ilmu dan juga memberi manfaat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran kita tengok akidah, tafsir, hadis, itu kebenaran. Maknanya benda-benda yang benar kita takkan tolak. Tapi ada tak orang yang meskipun dia ada peta, dia sesat? Ada tak? Ada kan? Walaupun peta berada di tangan. Tak usah peta berada di tangan pun. Peta berada di GPS pun. GPS tu sesat juga. Kan? Dah bagi location. Send lagi sekali location. Kau berapa kali aku nak hantar location? Aku tak jumpa lah bro. Sesat bro. Waze ni teruk lah. Dia salahkan pula Waze. Sebenarnya dia yang tak faham Waze tu. Ataupun dia yang tak faham Google Map tu. Kan? Berapa ramai orang yang ada peta di tangan tapi sesat? Sama juga. Berapa ramai orang yang ada Quran di tangan, ada hadis dekat tangan, ada segala macam pembenaran tapi tetap sesat. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa kebenaran tersebut. Dan apabila dia berjumpa dengan kebenaran, mungkin disebabkan ego atas diri dia, dia tak terima kebenaran tersebut. Sebab itu, kita kena terima kebenaran. Kebenaran ni apa? Disebut oleh Syekh Salah, huwal haqa'iqul yaqiniyatus thabitatul hadiyah, iaitu hakikat-hakikat yang diyakini, sabit serta memberi hidayah, memberi panduan yang terhasil daripada kefahaman yang jitu daripada Islam dan asas-asasnya serta usul-usulnya, dan tidak boleh sesiapa pun keluar daripada dia. Dan berpesan kepada kebenaran tidak boleh tidak kecuali berlaku selepas kebenaran itu diketahui dan mengetahui bahawasanya perkara itu adalah perkara yang benar. Ini yang paling susah orang nak buat. Berpesan dengan benda benar, benda betul. Kita dah tahu dah staff kita ada masalah. Memang susah kita nak pesan dekat dia bahawasanya dia tu ada masalah. Tak? Dan dia paling susah untuk terima bahawasanya dia bermasalah. Contoh ini contoh yang mungkin available dalam kehidupan kita. Anak kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah selamatkan kita semua, selamatkan anak-anak kita, selamatkan orang yang kita didik, selamatkan anak-anak murid kita, selamatkan. Hari ini terlalu menakutkan. It's frightening hari ni. Kalau kita dengar cerita, belum lagi sahabat-sahabat saya yang berjuang dalam Twitter untuk berdakwah yang tak percaya kepada perbankan Islam, tak percaya kepada mereka punya kutukan tu, maksimum. Dekat Facebook orang tak kutuk dah, kutuk sikit-sikit je kan. Facebook ni orang kata orang tua punya. Orang muda-muda semua pindah Twitter dah. Dia hidup dalam Twitter dah. Tuan-tuan, saya pernah dengar seorang sahabat saya bercerita, dia berdakwah dari dia ni pakar dalam akidah. Dia duduk dalam dunia Twitter tu, dia kata ada 3,000 orang yang memang anytime sahaja boleh murtad sebab mereka sudah tidak percaya kepada Islam. Dan dia sedang menyantuni golongan tersebut untuk menjawab persoalan-persoalan yang mereka tidak faham tentang Islam. Maka tugasan kita sebenarnya makin besar, makin banyak. Kita tidak ada masa, bukan tidak ada masa, sekali lagi aku yang sebut pula tak ada masa. Kita sudah tidak mampu menguruskan masa. Jadi uruskanlah dengan yang terbaik agar ada masa kita terperuntuk untuk ummah, diperuntuk untuk ummah insya-Allah. Baik, yang seterusnya nombor 4, tawasi bil sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itulah sifat yang keempat daripada sifat mukmin yang berjaya, iaitu setelah dia mengetahui bahawasanya kebenaran itu benar, maka dia kena bersabar, kena berpesan juga dengan kesabaran. Pesan dengan kesabaran ni macam ni kita nak pesan? Pesan ke orang lain ke? Sabar kan. Berpesan dengan kesabaran ni dia bukan semata-mata throughout lidah, tetapi dia throughout kita punya perbuatan. Kita memberi pesan kepada orang lain dengan kita bersabar. Dengan perbuatan kita bersabar. Kita bersabar atas segala ujian. Itu juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita membantu saudara kita dalam ujian. Itu juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya, kita cakna urusan sahabat-sahabat kita dalam ni. Itu juga ni. Kita kongsi kesusahan. Itu juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka ini adalah perkara yang terlalu hebat sebenarnya. Kalau betul-betul Pak Simpak ni, insya-Allah kita akan duduk dalam keadaan masyarakat yang berjaya, masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh,
masyarakat yang sentiasa mengutamakan kebajikan orang Islam dan mengutamakan kebenaran itu. Sebab kebenaran ni bukan semata-mata ditegakkan dengan kekerasan, tidak. Kita banyak cara, banyak kaedah. Kalau kita dengar sahabat-sahabat kita macam mana nak berdakwah, bukan main susah. Kita ni duduk dalam keadaan yang relax sampai-sampai, tapi kita kena fikirlah untuk apa pula action plan kita, tindakan kita. Sebab setiap daripada kita sudah tentu ada peranan dia dan manfaat dia untuk ummah. Jadi setengah-setengah daripada kita cara mereka berdakwah berpesan dengan kebenaran dan kesabaran dari sudut al-amru bil ma'ruf, suruh buat benda baik, mencegah kemungkaran dalam pelbagai dia punya aspek, pelbagai dia punya peringkat, pelbagai level. Semua itu harus diasimilasikan dan dia berdasarkan juga kepada pengalaman lah. Kita banyaklah kena lalu dan belajar daripada kesilapan itu juga merupakan salah satu daripada aspek berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Wallahu a'lam, sekadar yang boleh dikongsikan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Saya buka soalan jika ada. Tapi saya rasa macam tak ada soalan sebab hari ini ianya padat dan menyeronokkan kuliah pagi ini. Saya kira tak ada soalan ya. Ada soalan sahabat-sahabat? Itulah yang terbaik, tidak ada soalan. Hari ini jelas, menarik, ada perkongsian sirah yang memberikan kita pelbagai ilmu lah dari segi tafsir surah Al-As dan juga perkongsian sirah. Assalamualaikum. Ini bukan persoalan, ini permohonan. Oh, okey. Silakan Ustaz. Permohonan ni perlu melibatkan JAKIM tadi. Kita melibatkan kalau JAKIM, Dr. Izzuan lah. Silakan. Tak boleh nak tanya. Boleh tak kita ni permohonan dapat dengar semua ni kita anjak kuliah kita ni ke 7 suku, ke 7 suku sebab sekarang ni sebab bila pukul 7 tu subuh lewat Ustaz. Subuh lewat selagi sebab nak belajar juga dengar kuliah di surau kat rumah tu, jadi tak tu nak boleh tak anjak sikit. Oh, boleh Ustaz, boleh. Tu nak tanya, nanti buat surat kita. Nanti Ustaz Izzuan berbincang dengan pemenyampai kuliah nanti. Ustaz Ismail dan juga Ustaz Usni nanti insya-Allah. Jadi siapa free boleh main-main ke nasi lemak ikan air. Beres. Ada Ustaz dah jemput tu boleh lah kita datang. Kalau lambat kata habis Beres Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Ustaz tadi antara 3 ciri apa yang Ustaz Usni kata mukmin yang berjaya tu, berpesan pada kebenaran dan kesabaran. Ustaz sabarlah tu maknanya. Makan lagi ni. Makan benda Ustaz. Duduk ceramah. So jadi seterusnya kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa pada Ustaz untuk membacakan doa penutup dan sebenarnya kita tutup dengan tasbih kafarah nasrah wa khasib. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرونا ولا محروما. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم امورنا كلها يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita tutup kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya-Allah kita jumpa pada bulan Mac minggu pertama dan minggu kedua. Jumpa lagi. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.